saya ingin menjelaskan lebih lanjut apa yang telah saya terangkan pada kuliah yang lepas. Kuliah yang lepas adalah berkaitan dengan rahsia-rahsia kita bertawajuh, terutamanya berbagai hikmah yang terkandung dalam amalan bertawajuh. Mungkin sebahagian apa yang telah saya temukan pada kuliah yang lepas tuan-tuan masih ingat, mungkin sebahagiannya dah lupa. Untuk mengisi masa malam ni, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sebutkan pada minggu lepas, iaitu berkenaan zikir beramai-ramai dalam halaqah zikir, atau apa yang kita sebutkan dalam tawajuh. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada kita dengan kalimahnya yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka hendaklah kamu ingat aku, nasib aku ingat kamu. Bila kita berzikir, itu berarti kita mengingat Allah Ta'ala. Maka di antara, maka tentulah cara-cara mengingati Allah, berzikir mengingati Allah itu ada banyak cara-cara, ada banyak kaedah-kaedahnya. Maka di antara kaedah yang terbaik ialah kita berzikir ramai-ramai. Maknanya zikir ramai-ramai itu lebih baik daripada zikir seorang-seorang. Dalam usaha kita menyambut seruan Allah, fadhkurni, maka hendaklah kita sambut beramai-ramai, berzikir beramai-ramai. Sebab itulah zikir ramai-ramai ini disebutkan oleh Rasulullah dengan istilah khalaqatuz zikri, khalaqah zikir. Allah perintah kita Allah perintah kita dalam bentuk perintah yang khusus, kerana perintah yang diperintahkan diikuti dengan janjinya, iaitu Allah SWT berjanji kepada kita dengan sebaik-baik perkara. Fadhkuruni adzkurkum. Maka hendaklah kamu ingat aku, nasib aku ingat kamu. Menurut setengah ulama, zikrullah itu adalah amalan, merupakan satu amalan dua hala. Yang pertama, kita ingat Allah. Yang kedua, Allah ingat kita. Tapi sebenarnya Allah ingat kita, lalu kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ini kita tahulah hubungan dua hala ini, amalan yang menghubungkan dua hala secara langsung antara Allah dengan kita adalah satu amalan yang sebaik-baiknya. Kerana itu kita perlu telitikan macam mana kaedah atau cara sebaik-baik kita mengingati Allah.
maka kita telah diberitahu oleh Rasulullah SAW, antara cara yang terbaik ialah kita beramai-ramai. Zikir beramai-ramai itu diistilahkan halaqah zikir. Dan halaqah zikir ini gambaran kebaikannya disebut oleh Rasulullah sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kalau di dunia ini, taman adalah merupakan satu tempat yang indah, yang terbaik. Maka begitulah taman surga, tentunya tempat yang terbaik, kawasan yang sangat indah, lebih indah daripada tempat-tempat lain. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah kelebihan, kebaikan kita berzikir ramai-ramai yang dinamakan halaqah zikir. Rasulullah bersabda, "Fa idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lalu di taman-taman surga, hendaklah kamu farta'u, hendaklah kamu nikmati, masuk ke dalamnya, menikmati taman surga itu. Jadi berbagai kebaikan dalam zikir yang dilakukan beramai-ramai itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW keindahan taman surga, yang apabila kita nikmati taman-taman surga ini tentulah menyenangkan hati kita. Begitulah, bila kita zikir ramai-ramai, kita akan dapat manfaatnya yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majlis tawajuk itu kebaikannya bukan saja kerana kita buat ramai-ramai berjemaah, dan dijanjikan oleh Allah bahawa rahmat Allah, pertolongan Allah itu mudah dikurniakan oleh Allah kepada jamaah. Wa'alaikum bil jama'ati fa inna yadallah ma'al jama'ah. Wajiblah kamu berjemaah, kerana rahmat Allah itu akan dikurniakan oleh Allah kepada jamaah, iaitu beramai-ramai. Ini di antara perkara yang telah saya sebutkan pada kuliah yang lepas. Bila kita bertawajuh, tentulah ada yang bawa tawajuh, yang mana kita dah tahu ya, yang buat tawajuh ni kalau tak ada syekh, wakil-wakil syekh boleh memimpin tawajuh. Daripada sini kita tahulah bahawa kita bertawajuh itu adalah amalan yang terpimpin. Bila amalan terpimpin ini dapat memenuhi kehendak dalam mujahadah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Ibnu Khaldun telah menegaskan bahawa mujahadah untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati, supaya berbagai hijab hati dibukakan oleh Allah, dan Allah nantinya akan tunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan kewujudannya, sifat-sifat keagungannya dan kesempurnaannya menerusi pandangan hati kita. Barulah, kata Ibnu Khaldun, mestilah ada guru yang memimpin. Jadi apabila kita bertawajuh, ada yang
membawa tawajuk, itu arti kita dipimpin oleh orang yang membawa tajuk, walaupun yang membawa tajuk itu bukan guru, bukan syekh, tapi dia adalah wakil syekh. Di sinilah kita nampak kebaikannya, kerana kita beramal, bertakwa kepada Allah dalam keadaan terpimpin. Ini tentunya memenuhi apa yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, yang mewajibkan mesti ada guru, ada syekh mursyid yang memimpin. Tanpa ada syekh yang memimpin, maka tidak boleh dilakukan. Sebab itulah tawajuk ini adalah termasuk dalam apa yang disebut mujahadah al-kasbi wal atla'i.